Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah berikan dapat kita sama-sama berada dan berkumpul pada pagi yang mulia ni. Dan kita mohon pada Allah supaya ditambah dan limpahkan kepada kita rahmat dan juga barakah bila mana kita berada dalam majlis ilmu yang mulia pada pagi ini, insya-Allah. Dan insya-Allah pada pagi ini saya ingin kongsikan kepada para pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian satu hadis Nabi yang menceritakan tentang seorang sahabat, yang mana hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi daripada sahabat yang bernama Ali bin Abi Talib. Dalam hadis ni kata Ali bin Abi Talib, inna lajulusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid idh tala'a Mus'ab bin Umair ma alaihi illa burdatun lahu marqu'atun bi farwin falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka lilladhina kana fihi minan ni'mah kana fihi minan ni'mati walladhi huwa al-yawma fihi walladhi huwa al-yawma fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa bikum idh ghada ahadukum fi hullatin wa raha fi hullah ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ للعبادة ونكفى المؤونة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير منكم يومئذ. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dinilai sebagai hasan gharib. Apa maksud hadis ni? Kata Ali bin Abi Talib, inna lajulusun ma'a Rasulillah fil masjid. Kata Ali, sesungguhnya kami suatu hari sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masjid. Maknanya Ali dan beberapa orang sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis ni, mereka duduk bersama dengan Nabi ketika mana selesai daripada salat ataupun pada waktu-waktu yang lapang, mereka sama-sama berada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Lalu kata Ali bin Abi Talib, idh tala'a Mus'ab bin Umair. Lalu muncullah di hadapan kami seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Kata Ali, ma alaihi illa burdatun lahu marqu'atun bi farwin. Yang mana pada waktu itu Mus'ab bin Umair telah memakai satu pakaian
yang mana pakaian itu terdiri daripada burdatun. Burdah itu maksudnya selendang. Lahu marqu'atun bifarwin, yang mana selendang itu ada tampalan daripada kulit. Selendang ni merujuk kepada pakaian yang dipakai ataupun kain yang tidak dijahit, yang diletakkan di atas bahagian badan. Maknanya kain tu digunakan untuk menutup bahagian badan yang atas sampai kepada pusat. Dan pakaian yang bawah, daripada bawah sampai kepada kaki ini dipanggil dalam istilah bahasa Arab izar, kain. Jadi kata Ali bin Abi Talib, ma alaihi illa burdatun marqu'atun bi farwin. Aku melihat Mus'ab pada waktu itu telah memakai satu selendang yang bertampal. Maknanya selendang tu tak elok, kain tu tak berapa elok sangat, ada tampalan daripada kulit. Menunjukkan bahawasanya selendang tu ialah selendang yang sudah rosak, lalu ditampal dengan tampalan-tampalan untuk memenuhkan permukaan selendang tu. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana kedatangan Mus'ab itu, Nabi pun perasan, maknanya Nabi pun tengok Mus'ab bin Umair. Baka lillazi kana fihi minan ni'mah wallazi huwa al-yawma fihi. Nabi menangis melihat keadaan Mus'ab bin Umair kerana dia dulu daripada orang yang telah melalui nikmat-nikmat yang banyak, berbeza dengan hari yang dia lalui pada hari ini, iaitu pada hari Nabi melihatnya. Kemudian Nabi pun kata, summa qala Rasulullah, bila mana Nabi tengok dia, Nabi menangis, Nabi diam. Kemudian Nabi kata, kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullatin wa raha fi hullah. Macam manalah keadaan kamu semua? Maknanya Nabi kata kepada umum umat dia, termasuklah umat akhir zaman, sahabat dan juga umat akhir zaman. Kaifa kana bikum, macam mana keadaan kamu semua ghadan, satu hari nanti, fi hullatin wa raha fi hullah, yang mana pada waktu itu kamu pakai pakaian pada waktu ini dan kamu pakai pakaian lain pada waktu lain. Maknanya pagi pakai baju lain, petang pakai baju lain, malam pakai baju lain. Zaman sahabat mungkin tak berlaku macam mana yang Nabi sebut. Ni Nabi sedang bercerita tentang amrun mustaqbal, satu benda yang akan berlaku. Okay. Zaman Nabi, pemakaian para sahabat sangat-sangat biasa, bahkan terlalu biasa. Ada sebahagian sahabat yang hanya pakai pakaian tu, pakaian itu dipakai untuk tempoh masa yang lama dan tidak bertukar ganti. Maknanya pakaian tu saja yang dipakai. Hatta kepada mereka yang duduk dalam pentadbiran pun, ataupun yang jadi gubernur, pakaian mereka tidak bertukar. Dengan sebab pada waktu tu keadaan manusia bukanlah keadaan yang mewah seperti mana zaman sekarang. Tapi Nabi sedang cerita tentang keadaan umat dia akan datang, merujuk pada zaman kita lah. Sebab zahirnya zaman kita ni lah orang pakai baju, pagi pakai baju lain, malam pakai baju lain, kerja pakai baju lain, nak tidur baju lain pula, mari salat ke masjid baju yang lain. Maknanya kita bertukar pakaian, hari-hari bertukar pakaian, menunjukkan kepada tawassu'in ni'mah, luasnya nikmat pada waktu itu. Kemudian Nabi kata, wa wudi'at baina yadayhi suhfatun wa rufi'at ukhra. Dihidangkan di hadapan dia satu pinggan hidangan ataupun makanan, lalu diangkat makanan itu dan diganti dengan makanan lain. Menunjukkan pada kita hadis ni nikmat yang luar biasa yang akan dikecapi oleh umat Nabi, yang mana ini tak berlaku kepada Nabi dan juga para sahabat. Dalam riwayat, kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarang Nabi boleh makan makanan yang elok. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis, Nabi kebanyakan hari Nabi akan makan kurma daripada jenis ad-daqal. Ad-daqal ni lah kurma yang low class, paling low, maknanya paling bawah grade dia. Bahkan mungkin orang tak jual. Kalau kita pergi ke tempat orang jual kurma ni, daqal ni orang bagi free, maknanya kurma tu dah ada rosak sikit,
Beza dengan hari ni, kita punya makanan berbeza. Dalam riwayat disebutkan Nabi SAW tidak pernah melihat seekor kambing tu dipanggang ataupun dibakar di hadapan. Bukan dengan sebab Nabi tak mahu lihat, tapi keadaan tidak membolehkan Nabi untuk lihat. Kerana pada waktu tu tidak ada orang makan semewah itu. Tidak ada. Benda itu tak berlaku. Nabi makan daging, Nabi makan kambing, tapi nak tengok orang panggang, macam hari ni orang buat majlis keramaian apa semua, orang boleh panggang, orang boleh beli berapa ekor kambing dalam keadaan yang mudah dan senang, tidak berlaku. Selama mana? Sepanjang hayat Nabi, Nabi tak pernah tengok. Melainkan orang datangkan pada Nabi ialah yang sudah dipotong dan dimasak berasingan. Bukan yang dimasak seekor macam yang kita tengok zaman sekarang ni. Sebahagian riwayat menunjukkan Nabi dan para sahabat pernah satu ketika keadaan mereka hanya makan waraqul habalah. Waraqul habalah ni apa dia? Daun habalah. Tidak ada tempat kita ni. Daun habalah ni ialah jenis rumput-rumput yang tumbuh di kawasan padang pasir, yang mana rumput itu hanya dimakan oleh kambing. Kata sahabat yang meriwayatkan hadis ni, wa inna lanad'u kama nad'u syah. Sebahagian kami dengan sebab banyak makan daun habalah ni, kami bila mana buang air besar, maknanya berak lah istilah kita. Cara tu ataupun keadaan tu macam buangnya air besar, ataupun saya guna istilah keluar tahi itu macam kambing juga dalam hadis tersebut. Nak sebut pada kita apa? Cara pemakanan tidak begitu luas pada waktu tu, sehinggalah Nabi wafat dan akhirnya para sahabat dilimpahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita nak tengok dulu hadis ni. Nabi kata, lalu Nabi kata, wasatartum buyutakum kama tustarul Ka'bah. Sampai satu keadaan kamu akan hias rumah kamu seperti mana kamu menghias Kaabah ini. Sebab pada waktu tu yang paling cantik ialah Kaabah. Pertama kali Kaabah dihias dengan kelambu ni ialah hadiah daripada raja daripada Tubbak. Tubbak ni ialah satu raja yang memerintah wilayah Yaman ataupun negara Yaman. Yang mana kau tengok keluarga ataupun keturunan Tubbak ni, nasab mereka ni masih lagi ada. Kalau kita pergi ke negara Yaman ni, orang-orang daripada kabilah Himyar, Alu Himyar, dan juga Qahtani, ini ialah keturunan Malik Tubbak, yang dikatakan asal bagi bangsa Arab. Arab ni dia asal daripada Qahtani ataupun Himyar. Lepas pada tu Arab berlaku percampuran. Cuma yang asli Arab hari ni ialah orang Yaman, orang Saudi, ataupun orang-orang yang duduk di negara Teluk. Inilah Arab yang tak bercampur dengan mana-mana bangsa. Berbeza dengan Arab di setengah-setengah tempat. Antaranya Arab Mesir. Walaupun Mesir itu bukanlah negara Arab, dia ialah sebuah negara dalam wilayah Afrika, benua Afrika. Ataupun Jordan, Syria, Palestin pun, ataupun Arab di kawasan Maghrib, Algeria. Ini Arab yang dah bercampur dengan bangsa lain. Macam Mesir bercampur dengan Qibti, tapi dia orang cakap dengan bahasa tu. Macam Sudan, dia bercampur dengan Al-Ahbash, bukan Ahbash yang sesat tu, maknanya orang-orang Habsyah. Dan Jordan bercampur dengan orang Rom. Ini percampuran. Tapi yang betul-betul Arab itu ialah Aslul Arubah, ialah datang daripada Yaman. Jadi pada waktu tu Raja Tubbak yang telah beri kepada Kaabah ni satu kelambu, start pada itulah Kaabah ni jadi cantik. Sebelum pada tu Kaabah tidak diberi apa-apa kelambu ataupun dicantikkan pun. Nabi kata sampai satu masa kamu akan tengok manusia akan cantikkan rumah dia macam cantikkan Kaabah. Kemudian kata Nabi, kemudian kata sahabat pada waktu tu, ya Rasulullah, nahnu yawma idzin khairum minnal yawm, natafarraghu lil ibadah wa nakfal mu'nah. Maksud hadis ni kata Nabi, kalaulah kami sempat keadaan macam tu, maknanya pagi pakai baju lain, petang pakai baju lain, pagi makan benda lain, lepas tu ditukar dengan hidangan yang lain, rumah kami pun cantik, maka kami pada waktu tu akan sibuk beribadah dan kami akan kurangkan kehidupan dunia ni.
Itu bacaan sahabat. Kalau kami boleh macam tu. Kalau ada manusia yang duduk dalam keadaan macam tu, dia boleh fokus pada ibadah. Kemudian kata Nabi apa? Antum al-yaum khairum minkum yawma idin. Kamu pada hari ini, iaitu hari kamu bersama dengan aku ni, lebih baik daripada akan datangnya keadaan macam tu. Ini hadis cerita pada kita kelebihan sahabat. Pertama, akan datangnya tawassu'an ni'mah, luasnya nikmat kepada umat Nabi ni. Para ulama sebut permulaan perluasan nikmat ni bermula bila? Bermula selepas pada kewafatan Nabi. Maknanya sebahagian sahabat belum lagi meninggal. Waktu tu umat Nabi ni diberi limpahan rezeki. Sebab tu kita akan tengok pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah menjadi gubernur di Syam. Orang-orang di Syam digelar sebagai orang-orang yang high class, kerana makanan mereka ialah makanan yang mewah. Hari-hari yang mereka lalui ni, mereka dah tak pilih lagi makan ayam ataupun daging, tapi makanan yang mereka makan ialah hamamah. Hamamah ni apa dia? Burung merpati, makanan harian dia orang. Maknanya taraf kehidupan tu hebat. Bandar-bandar yang orang kata apa? Yang kecil mulai naik menjadi bandar-bandar yang pesat, antaranya Kufah. Itu zaman tu. Kalau zaman kita lagilah nak banding dengan zaman kita. Cuma itu permulaan nikmat. Sebab tu Abu Hurairah ni antara sahabat Nabi yang zaman awal masa Nabi hidup, dia sangat-sangat susah dan selalu hari-hari yang dia lalui ni kelaparan. Sebab tu ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ketika mana dia duduk depan rumah Nabi. Duduk depan rumah Nabi untuk minta makanan. Tapi Nabi tak sampai hati sebab Nabi sendiri pun tak ada makanan pada waktu tu. Sehinggalah Abu Hurairah ni dia duduk je di masjid. Bila mana dia duduk masjid tu, dia sampai satu keadaan manusia ni bila mana dia lapar. Kata Abu Hurairah, "Zahaba anni al-basar was-sam'u." Telah hampir hilang pendengaran dan penglihatan aku. Maknanya telinga tak berapa nak dengar, mata pun dah jadi kabur dah kerana terlampau lapar. Dan kata Abu Hurairah, pada waktu tu aku ni seakan-akan meracau. Maknanya dia meracau, dia orang kata apa? Berguling-guling dah hadapan masjid tu, sehingga datang satu orang yang duduk dalam masjid tu, dia letakkan kaki dia di tengkuk aku. Tujuan dia nak bagi reda aku, sebab dia ingat aku ni macam histeria. Tapi tidak ada yang menyebabkan aku berlaku macam tu kerana lapar. Itu keadaan Abu Hurairah. Abu Hurairah cerita benda tu bila waktu dia dah jadi guru yang hebat dah. Sebab kau tengok antara sahabat Nabi yang ramai pengikut ni ialah Abu Hurairah. Dalam majlis-majlis periwayatan hadis Abu Hurairah ni tidak kurang, lebih kurang 7 ke 800 orang. Ini ialah bilangan tabi'in yang sentiasa ada di mana Abu Hurairah duduk pun. Sebab tu sahabat yang paling ramai anak murid ni ialah Abu Hurairah. Orang mulai tengok Abu Hurairah. Orang tengok Abu Hurairah ni pada waktu dia jadi guru ni, dia dah mulai diberikan keluasan nikmat. Orang tengok Abu Hurairah, satu hari waktu tu musim sejuk di Madinah. Madinah ni dia ada musim sejuk dia. Bila mana Abu Hurairah duduk mengajar, sampaikan, bacakan hadis, waktu tu hidung dia berair. Itu biasalah orang duduk negara musim sejuk ni, hidung dia berair. Okay. Lalu dia keluarkan sapu tangan. Sapu tangan dia tu daripada katan. Katan ni ialah material, kain yang mahal. Dulu dan sekarang pun. Sekarang ni antara dia cotton, tapi cotton high class punya cotton. Yang kalau tengok dia punya harga dia 1 meter boleh pergi 400 rial Saudi ataupun 500 rial. Ini orang-orang kaya guna nak buat jubah dia orang pakai yang tu lah. Yang tu boleh pergi kos sampai 1,500 ke 2,000 rial untuk sehelai jubah saja. Okay. Dia guna untuk kata apa? Untuk sapu tangan. Okay. Dia kesat hidung dia yang berair tu, dan akhirnya dia buang sapu tangan tu dalam api yang bara api. Tujuan untuk panaskan badan. Maknanya kaya. Bukan dia ambil tisu, dia lap hidung, dia buang. Tisu biasa.
Ni kain sapu tangan pada katan yang mahal tu dia lap-lap, dia buang. Anak murid dia tengok. Anak murid dia kata aqbalana ala ni'am. Dia telah menerima nikmat yang banyak. Maknanya dalam istilah kita lah, tu bahasa orang Arab, istilah kita, kaya dah tok guru kita ni. Kalau istilah kita sekarang ni, dulu pakai kereta kecil, sekarang dah nak tukar kereta besar. Maknanya kaya tu. Lama mengajar, banyak harta dapat. Dia dengar lagu tu, dia rasa tak sedap, lalu dia cerita. Dia kata, dulu sebelum aku jadi macam ni, aku antara orang yang sangat lapar, terlalu lapar. Sehinggalah Allah Ta'ala buka kepada dia nikmat dan rezeki. Sebab tu kalau tengok Abu Hurairah, dia dihantar oleh Nabi ke mana? Dia dihantar oleh Umar, bukan Nabi. Dihantar oleh Umar untuk jadi wakil. Sebahagian riwayat kata gubernur, sebahagian riwayat kata dia jadi guru Quran. Tapi yang tepatnya ialah dia gubernur sekejap. Di mana? Di Bahrain. Negara Bahrain lagi ni. Dia duduk di Bahrain ni, jadi dia ni selain pada dia jadi gubernur, dia pun ada perusahaan ternakan dia. Banyak, dia dapat banyak ternakan. Dia ada lembu dia ada kuda dia sendiri, dia ada macam-macam, kambing dia. Okay. Jadi Umar Al-Khattab setiap tahun, bila mana satu orang gubernur itu dihantar, maka dia akan dipanggil balik untuk diaudit balik harta dia. Maka dibawa semua harta tu, dan Umar pun bilang, ada lebih sikit daripada sebelum jadi gubernur. Lebih dengan banyak mana? Sebahagian riwayat kata dengan 1 ekor biri-biri. Yang ada dulu mungkin bilangan biri-biri tu 40. Balik semula dah setahun jadi gubernur ni dapat 41. Umar dia tak boleh kalau orang lebih harta. Dia jadi lain macam. Dia tersasul, dia sebut, ya adu wallah, dia sebut pada Abu Hurairah, wahai musuh Allah, apa yang banyak sangat harta ni? Lebih seekor lah, bukan banyak. Dia tersasul sebut, wahai musuh Allah. Bagi musuh Allah tu, walhal kawan tu sahabat Nabi pun, wahai musuh Allah, apa hal ni seekor lebih? Abu Hurairah kata, wahai Amirul Mukminin, jangan panggil aku musuh Allah. Musuh Allah ni syaitan dan iblis saja. Dia pun cerita, seekor ni aku ternak. Seekor je. Dia tanya tu banyak. Tuan-tuan boleh bayang, sebab tu zaman Umar Al-Khattab ni, antara pekeliling-pekeliling yang pelik, dia tak benarkan gubernur ni ada pintu rumah dia orang. Sebab rumah yang ada pintu bagi pemimpin, susah bagi rakyat nak mengadu hal. Sebab tu sebahagian besar isteri-isteri sahabat, mereka tak berminat suami dia ni baik dengan Umar, sebab takut Umar berkenan hantar jadi gubernur, elok-elok rumah ada pintu jadi tak ada pintu lah. Okay. Jadi itu keadaan pada waktu tu. Okay. Jadi diorang tak suka untuk didekati oleh Umar. Okay. Tapi balik pada hadis ni, nak cerita tentang satu orang pemuda. Sebab cerita asal hadis ni ialah Mus'ab bin Umair. Itu cerita dia. Okay. Mus'ab bin Umair pada waktu tu, dia ikut Nabi hijrah ke Madinah. Kalau kita tengok dalam riwayat, antara yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, selain itu dalam Ibnu Al-Athir, yang mana Ibnu Al-Athir sebut dalam kitab dia Asadul Ghabah fi Ma'rifat As-Sahabah tentang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni daripada Quraisy. Sebab tu kalau kita tengok dia punya tarjamah nama dia, Mus'ab bin Umair Al-Qurashi. Dia daripada keturunan Quraisy. Okay. Dan dia ni terkenal sebagai pemuda yang hebat sebelum dia masuk Islam. Dia disenangkan, dimewahkan oleh ibunya. Ibu dan ayah, tapi yang lebih suka mewahkan dia adalah ibu dia. Sehingga kata sebahagian penterjemah tentang Mus'ab ni, sebelum Mus'ab masuk Islam, dia terkenal dengan gelaran A'taris Syabab, pemuda yang sangat wangi. Sebab air wangi yang dia pakai tu tak semua orang pakai pada waktu tu. Orang boleh cam. Air wangi ni hanya Mus'ab bin Umair saja. Muda sangat-sangat, usia belasan, tertarik dengan Islam. Waktu Nabi duduk di rumah Arqam bin Abi Arqam lagi, dia dah minat dengan Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Dia diamkan peringkat awal keislaman dia, sehingga dia iklankan keislaman dia, maka mak dia melakukan boikot terhadap dia. Tak diberi kemewahan, tapi dia kekal. Sehingga Nabi hantar dia salah seorang yang berhijrah ke Habsyah, dengan sebab dia kena teruk daripada mak dia.
Dan lepas daripada tu dia berhijrah dengan Nabi pergi ke Madinah. Sebelum dia hijrah ke Madinah ni, ketika mana perjanjian Aqabah yang pertama, Nabi hantar dia sebagai safir. Safir ni maksud dia duta lah, untuk ajar salat dan juga ajar Quran kepada orang-orang Yathrib ataupun Madinah yang baru masuk Islam. Waktu tu tak nama lagi Madinah, nama Yathrib. Antara yang telah dibuat oleh Mus'ab bin Umair ni dengan usia dia yang muda, apa dia buat? Diislamkan kepala-kepala besar kepada orang-orang Yathrib. Antaranya ialah Sa'ad bin Mu'adh yang diislamkan. Selain daripada itu ialah Usaid bin Khudair. Ini antara tokoh-tokoh yang diislamkan oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab ni tuan-tuan, kalau tengok nama dia, orang kita ni selalu bagi nama anak Mus'ab. Mus'ab dalam bahasa Arab mai pada perkataan Sa'ab, maksud dia payah. Orang Arab dia akan beri nama anak dia macam tu. Mus'ab ni maksudnya yang menyusahkan. Kita selalu bagi nama anak kan. Bagi nama anak Mus'ab, dia sekolah elok, naik sekolah menengah, dia buat perangai. Kita pun fikir, apa sebab payah dengan anak aku ni? Nama dia dah memang payah pun. Tak payah pelik sebab kita dah bagi nama dia Mus'ab, yang memayahkan. Tapi sebab apa Arab dia bagi nama macam tu pada anak dia? Sebab style orang Arab, dia akan bagi nama anak dia, tujuan dia untuk menakutkan musuh. Sebab Arab ni dia suka bergaduh dengan orang. Dia suka perang kabilah. Sebab tu kita akan tengok nama-nama sebahagian daripada mereka ni nama-nama yang pelik. Cuma kita dengar Arab, kita ingat nama tu ihtada bi hadiyin Nabi semua. Ada nama-nama yang menunjukkan orang kata apa, kekerasan dia orang. Antaranya Amru bin Al-As. Amru tu okey, ayah dia Al-As. As ni mari pada perkataan asi. Maksud dia orang yang kuat buat maksiat. Nama dia. Sebahagian kita mungkin ada bagi nama anak As, si pembuat maksiat maksud dia. Sebab dia mari pada perkataan asi. Kita tak sedar kadang-kadang kita terberi nama tu. Tak salah pun, cuma kena tahulah. Sebab memang dia ada satu style orang Arab, dia beri nama anak ialah nusammi abna'ana li'a'da'ina. Kami beri nama anak kami untuk menakutkan musuh kami. Tapi kalau beri nama kepada hamba, dia akan beri nama yang sedap sikit lah, nama yang elok. Sebab tu kita akan tengok nama hamba sama Nabi ni dia okey. Bilal yang baik, yang senang buat kerja. Suhail yang mudah buat kerja. Tapi kalau dia bukan daripada kalangan hamba, dia akan diberi nama-nama yang menunjukkan macam perkasa ataupun kelakian dia lah. Mus'ab yang payah. Kita akan tengok ada sebahagian nama Rabi' bin Dab'. Rabi' tu okey, cuma Ad-Dab'u tu ialah dubu ataupun serigala padang pasir. Itu nama. Sebab tu kita akan tengok nama-nama orang Saudi pun sekarang. Kita pernah dengar nama Raja Saudi ni ada satu nama dia Malik Fahad. Tahu Fahad? Fahad tu harimau bintang ke harimau kumbang. Rimau yang jenis malah yang duduk tidur je. Tu nama dia. Jadi itu antara nama-nama yang. Sebab tu tengok hatta Abu Hurairah, ayah dia pun Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Sakhar tu maksud dia batu besar yang payah nak dipecahkan. Maknanya degilnya orang ni. Punya payah nak buat urusan dengan dia. Sampai hari ni kita tengok ada setengah orang Arab nama Mut'ib. Mut'ib maksudnya memenatkan. Sebab tu saya ada tengok satu dokumentari orang Amerika dia datang ke Arab Saudi. Orang yang jadi pemandu pelancong dia tu nama dia Mut'ib. Jadi yang Amerika ni tanya apa maksud Mut'ib. Dia pun kata Mut'ib ni dalam bahasa Inggeris maksudnya exhausted, yang memenatkan. Lepas tu dia kata kamu ikut aku lepas ni kamu akan penat lah. Cara dia bagi nama. Tapi beza kita orang Melayu ni, kita bagi, kita bunyi Arab kita bagi ya. Hanzalah. Ramai orang bagi orang Melayu bagi nama anak dia Hanzalah. Hanzalah ni lah buah yang berduri lagi pahit, tak sedap langsung. Tu Hanzalah. Menunjukkan orang kata apa, sikap kelakian dia tu. Okay. Jadi Mus'ab bin Umair ni dia seorang budak muda yang hebat. Dia ada ketokohan dia. Okay. Bila mana dia masuk Islam, dia terpaksa tinggalkan kemewahan. Saya nak sebut sini ialah Nabi tengok dia Nabi menangis, terus Nabi cerita tentang kemewahan dunia.
Sebab kemewahan dunia agak mudah untuk ditinggalkan oleh mereka yang dah berusia. Senang. Orang yang dah berumur, dia nak tinggalkan dunia, dia tak terkesan sangat tu, biasalah sebab dia dah lalui hidup. Kegagahan hidup itu dah lepas. Tapi untuk orang muda, untuk dia tinggalkan benda tu, payah. Perkara tu payah. Mus'ab bin Umair, usia belasan, orang kata apa, nak lagi bergaya apa semua ni, dia tinggal. Dia pakai baju hebat, sekarang dah tak hebat lah. Sebab tu kata Ali bin Abi Talib, kami tengok burdah yang dia pakai, kain yang dia pakai tu marqu'atun bifar, bertampal dengan kulit. Bertampal dengan kulit ni bukan, kita jangan bayang kulit yang cantik orang duk buat kasut, buat beg tu. Kulit yang biasa menunjukkan pada kita bahawasanya iqbalul Mus'ab, macam mana Mus'ab ni telah menerima satu benda yang lebih besar. Mana satu orang muda yang jelas hala tujunya. Dia Islamkan Usaid bin Khudair, dia Islamkan Sa'ad bin Mu'adh. Kita kena tahu, yang dia Islamkan tu pun hebat. Yang dia Islamkan tu ialah hebat. Usaid bin Khudair ada kelebihan dia yang Nabi cerita. Sa'ad bin Mu'adh pun ada kelebihan yang Nabi cerita. Ini ialah yang Islam di tangan orang muda. Islam di tangan orang muda. Dan Mus'ab bin Umair ni kalau kita tengok, antara perwatakan luaran dia, kata para ulama, paling mirip dengan Nabi, sedangkan dia tu jauh daripada keturunan Nabi. Jauh sikit, masih lagi dalam kabilah yang sama, tapi muka dia dekat. Sebab tu waktu berlaku perang Uhud, tentera musyrikin ni dia panah, dia aim Nabi, tapi dia tertukar, dia aim orang lain. Antara yang dia aim ialah Nabi, tapi dia nampak Mus'ab, dia aim Mus'ab, kena Mus'ab jatuh. Sebab tu dia orang bersorak, mata Muhammad, telah mati Muhammad. Sebab dia orang tertukar, itu ialah Nabi, sedangkan tu bukan Nabi. Cuma saya nak sebut pada para pendengar yang dimuliakan sekalian, macam mana Mus'ab tu sendiri telah mengambil satu bahagian yang paling besar, iaitu dia menyahut seruan untuk berdakwah. Dia menyahut seruan untuk berdakwah. Sebab tu Nabi, bila mana Nabi tengok Mu'adh ni, tengok Mus'ab ni, dalam riwayat yang lain, iaitu riwayat Al-Hakim, ketika mana dia ni dah cedera dengan sebab perang Uhud, cedera yang menyebabkan dia mati syahid. Kalau tengok dalam riwayat Al-Hakim, kata Al-Hakim, anna Rasulullah hina insarafa min Uhudin marra ala Mus'ab bin Umair. Ketika mana Nabi ni sudah selesai, hampir selesai beredar daripada medan Uhud, Nabi dah lalu di tepi jenazah Mus'ab bin Umair. Nabi tengok Mus'ab bin Umair dalam keadaan maktul, dia dah dibunuh. Fawaqafa alaihi wa da'alahu. Nabi berdiri di samping dia, Nabi berdoa, doa kemuliaan kepada Mus'ab bin Umair. Kemudian Nabi baca ayat yang ke-23 daripada surah Al-Ahzab, iaitu ayat yang berbunyi, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullahi alaih. Di antara orang-orang yang beriman itu ada mereka yang benar dengan janji-janji Allah. Wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Sebahagian mereka menunggu peluang ataupun sudah mati syahid, dan sebahagian mereka menunggu peluang untuk mati syahid lagi. Maknanya benda ni, kalau kita tengok, pilihan yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair ialah pilihan yang paling tepat, iaitu dia jelas. Walaupun pada waktu tu kalau kita tengok, dia dah tinggalkan bahagian dunia. Sebab tu dalam perang Badar, dia meninggal dalam perang Uhud, dia wafat dalam perang Uhud. Waktu perang Badar ni Islam menang. Waktu perang Badar ni Mus'ab bin Umair join perang Badar. Antara yang dia dapat tawan ialah adik dia, adik Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni, dia nampak adik dia ditangkap. Dia cuba berlawan dengan adik dia, akhirnya adik dia kalah dan adik dia jadi tawanan perang. Waktu dah selesai perang Badar ni, ada sebahagian tawanan perang yang Islam simpan. Salah seorang ialah adik Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni selalu duduk dekat dengan adik dia yang jadi tawanan perang. Bukan dia kesian, dia saja nak tunjukkan kepada adik dia, aku tidak membuat pilihan yang salah dengan aku join Islam. Aku tak buat benda yang salah, aku bukan buat benda yang merugikan. Sebab tu kalau tengok, bila mana Nabi tukar orang lain untuk jaga tawanan perang ni, Mus'ab ni dia macam tak mahu nak tukar shift tu. Dia macam masih nak jaga lagi, terutamanya adik dia.
Bila mana Nabi suruh tukar juga, maka Mus'ab ni dia pesan kepada penjaga baru. Dia kata ushdud ala yadaihi, ikat ketat sikit tali tu ataupun tangan adik aku tu. Lalu apa yang dia sebut? Fa innahu ummuhu ghaniyun, kerana mak dia ni orang kaya. Padahal mak kawan tu sama dengan mak dia, cuma cara dia sebut tu ada something nak sebut, nak kata pilihan yang kamu ambil dan pilihan yang aku ambil jauh beza. Nak sebut kepada kita bahawasanya bagaimana seorang yang kenikmatan daripada dunia tu dia masih lagi suka, tapi dia dah pilih. Ini jiwa yang bukan dibuat-buat, ini jiwa yang memang ikhlas. Dan mereka ialah daripada golongan yang kita sebut sebagai sahabat Nabi. Saya nak sebut sini ialah apa benda? Sahabat Nabi ialah golongan yang Quran sebut dia sebaik-baik qudwah, sebaik-baik contoh. Bila mana kita tengok cerita ni, sebahagian orang dia rasa payah nak ikut Mus'ab ni. Tapi hakikatnya Mus'ab itulah seorang manusia yang berkudrat dengan kudrat yang kita ada, yang bercitarasa dengan citarasa yang sama macam kita, tapi dia pilih yang lain. Sebab tu kalau kita tengok sebahagian bisikan syaitan ni ialah manusia ni dia ditipu, dia rasa macam payah nak ikut golongan ni, sebab dia rasa macam payah nak ikut golongan ni luar biasa. Tapi kita kena tahu mereka ini ialah mereka golongan yang berusaha untuk jadi macam tu. Dia bukan auto, dia memang jadi macam tu. Sebab kita kena tengok dia orang punya zaman tu ialah dia orang bertemu dengan orang yang kuat lawan dakwah Nabi, luar biasa. Cuma nak sebutkan kepada kita bahawasanya satu orang manusia ni dia boleh memilih dan dia boleh ubah pilihan dia tu, dan dia boleh latih diri dia ke arah tersebut. Sebab tu kita jangan rasa sahabat ni payah untuk diikuti, tapi sahabat itu boleh untuk diikuti. Sebab tu tidak akan ada hujah kalau kita nak kata sahabat ni payah nak ikut. Sebenarnya dia boleh ikut, sebab dia berkait dengan pilihan. Sebab tu kalau tengok sahabat ni dia dah bersangka, kalau kami duduk di zaman yang senang tu, kami akan fokus pada ibadah. Tapi kita yang duduk di zaman ni, kita rasa macam benarlah apa yang sahabat sangkakan tu. Hakikatnya payah untuk satu orang ni fokus ibadah dalam keadaan yang senang. Cuma nak sebut pada kita, hakikatnya boleh. Sebab ada orang yang kaya juga zaman Nabi tu, dan lebih kaya daripada semua orang kaya yang ada ni mungkin. Dan kekayaan mereka tu masih kekal sampai ke zaman kita. Antaranya Abdul Rahman bin Auf dan juga Uthman bin Affan. Sebab tu kalau tengok Abdul Rahman bin Auf ni, dia kaya. Dia pun antara 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga. Abdul Rahman bin Auf ni, bila mana dia join mana-mana perang, dia kalau teringat pada Mus'ab, dia akan menangis. Dia kata Mus'ab telah pergi dan tinggalkan harta dia, sedangkan aku masuk Islam, aku tak tinggalkan harta aku masih lagi kaya. Walaupun dia tu dah ada calon dah nama syurga. Sepatutnya Abdul Rahman bin Auf ni tak perlu menangis, tak perlu sedih dah. Nama dah confirm dah. Maknanya kalau dia nak fikir sambil dia bersandar di dinding pun, dia boleh fikir, aku ni tak payah nak buat sedih-sedih sangat lah. Nama pun tu, Nabi dah jamin dah. Tak perlu nak fikir lebih sangat. Just enjoy yang kaya ni. Tapi tak. Setiap kali dia dapat harta, sebab Allah Ta'ala beri pada Abdul Rahman bin Auf ni luar biasa. Abdul Rahman bin Auf kalau kita tengok, dia pernah bersedekah dengan semua keuntungan harta yang dia dapat pada hari itu. Dia sedekah semua. Esok dia dapat 2 kali ganda berbanding untung yang semalam. Dia kata aku bagi ni, nak bagi miskin 2, 3, 4 hari lama sikit, tapi tak lama benda tu jadi. Hari yang sama aku dapat. Tapi riwayat yang kata dia tu masuk syurga dalam keadaan merangkak tu tak betul lah. Sebab Abdul Rahman bin Auf ni kau tengok, dia join perang banyak, dan dia antara sahabat Nabi yang tempang sebenarnya, Abdul Rahman bin Auf ni. Tapi dia kaya lah, tempang dia pun dia kaya. Dan kalau tengok banyak hotel di Madinah tu atas nama dia, terutama yang di belah utara masjid. Itu ialah kawasan, kalau kita kira ini geran atas nama dia lah. Masih lagi atas. Kayanya dia, geran nama tu tak bertukar sampai ke hari ni. Maknanya kaya. Sebab ada sebahagian orang kaya, geran dia kadang-kadang belum mati lagi dah tukar dah. Ataupun mati tak sempat 100 tahun dah bertukar dah. Tapi ini 1000 tahun. 1000 tahun. Itu menunjukkan kepada kita bahawasanya
bukanlah kekayaan itu menjadi sebab 100% untuk manusia tak boleh fokus, tapi yang sebenarnya ialah pengurusan dia terhadap hati dan cita rasa dia. Jadi itulah yang kita boleh tengok daripada Mus'ab bin Umair, daripada antara contoh orang yang bercita rasa tapi tidak melayan cita rasa itu dan mengurus cita rasa itu dengan baik sehingga didoakan oleh Nabi. Dan saya rasa setakat itu saja kita punya perkongsian pada pagi ini. Moga Allah Ta'ala jadikan kita golongan yang boleh mengikuti para sahabat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.